Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema kedua Masyarakat Muhibah, unit ke-6, buku segalanya. Dan untuk hari ini kita akan masuk satu lagi tajuk iaitu Perpustakaan Mini Pakcik Lokman. Okey, dalam kisah Perpustakaan Mini Pakcik Lokman ni ada beberapa sebab kenapa Pakcik Lokman ni membina perpustakaan mini ni di rumahnya. Kalau kita nak tahu, jom kita lihat slide yang seterusnya bagaimana kisah tentang perpustakaan mini Pakcik Lokman ni. Okey, jom kita lihat. Perpustakaan mini Pakcik Lokman. Okey, kita akan baca teks ni sama-sama dan cuba fahami apa yang ingin disampaikan dalam teks ini. Okey, cikgu akan baca dari perenggan ke perenggan, kemudian cikgu akan terangkan dari perenggan ke perenggan ni. Selepas kita baca satu perenggan tu, cikgu terang supaya murid faham apa yang ingin diceritakan dalam teks ini. Okey, jom kita baca perlahan-lahan. Pakcik Lokman ada perpustakaan mini di rumahnya. Ada banyak buku di perpustakaan itu. Ada buku untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Okey, di sini diceritakan bahawa perpustakaan mini Pakcik Lokman ni dibuatnya Pakcik Lokman buat di rumahnya. Di satu ruang dekat rumah dia tu mungkin dibuat perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh jiran-jiran tetangga dia. Okey, ada banyak buku di perpustakaan itu. Ada buku kanak-kanak dan orang dewasa. Maksudnya kanak-kanak boleh baca dekat satu sudut di mana Pakcik Lokman dah susun buku kanak-kanak di satu sudut untuk kanak-kanak baca. Kemudian mungkin buku orang dewasa dia letak satu lagi sudut lain. Jadi dia tak campurkan buku, jadi kanak-kanak boleh baca buku di situ dan pilih buku yang sesuai dengan kanak-kanak, dan orang dewasa pun boleh baca buku yang sesuai dengan orang dewasa. Okey. Okey, kita lihat perenggan kedua. Aileen dan rakan-rakannya selalu ke perpustakaan mini Pakcik Lokman. Mereka suka membaca dan menyiapkan kerja sekolah di situ. Okey. Untuk perenggan kedua ni diceritakan bagaimana Aileen dan rakan-rakannya selalu datang ke perpustakaan Pakcik Lokman ni. Mereka suka baca buku, siapkan kerja sekolah di situ. Sebab di situ mungkin mereka boleh berbincang sama-sama cara membuat kerja sekolah. Jadi dengan adanya perpustakaan yang dibina oleh Pakcik Lokman ni, semua Aileen dan kawan-kawannya boleh berkumpul dan berbincang, belajar bersama-sama. Betul kan? Okey. Kita lihat perenggan yang ketiga. Kita baca dulu. Penduduk taman juga selalu berkumpul di situ pada hari Minggu. Mereka beramah mesra. Mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku. Okey, untuk perenggan yang ketiga ni diterangkan bahawa setiap hari Minggu, bila pada hujung-hujung minggu, bila mereka ni ada kelapangan, mereka akan penduduk taman tu akan berkumpul di dalam perpustakaan mini ni untuk meluangkan masa untuk membaca buku yang ada di perpustakaan mini ni. Okey, di samping mereka membaca buku, mereka juga boleh beramah mesra, berbual-bual dan berkenalan antara satu sama lain. Ini akan mengeratkan lagi hubungan jiran tetangga yang ada di situ. Okey, mereka juga meminjam dan bertukar-tukar buku. Maksudnya mereka boleh meminjam buku kat situ, bawa balik rumah, baca kat rumah, lepas tu hantar semula bila dah habis baca. Lepas tu mereka pun boleh bertukar-tukar buku antara satu sama lain supaya mungkin buku tu dia dah baca, lepas tu dia nak baca buku lain dan boleh kongsi-kongsi lah. Okey. Okey. Perenggan yang seterusnya cikgu baca lagi. Pada masa hadapan, Pakcik Lokman bercadang untuk apa cadangan Pakcik Lokman? Pakcik Lokman mungkin bercadang untuk membesarkan lagi perpustakaan mini
Pakcik Luqman ni dan menambah buku-buku di situ. Mungkin bila dia tambah lagi banyak buku, lagi seronok. Lepas tu mungkin dia cantikkan lagi keadaan perpustakaan tu. Ini adalah fikiran kita, murid boleh berfikir. Apa yang dicadangkan oleh Pakcik Luqman akan datang. Jadi cikgu dah bagi contoh kan. Dia cuba besarkan perpustakaan dia. Mungkin ditambahkan buku-buku yang ada. Kemudian mungkin Pakcik Luqman ni hias tempat-tempat yang ada dalam, buat tempat yang cantik sikit untuk ruang-ruangan membaca tu dan tambah rak-rak ke. Tu adalah cadangan. Okey. Okey, kita lihat apa latihan hari ni. Okey, jom kita lihat latihan. Okey, latihan pertama. Okey, latihan pertama kita dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Murid yang buku warna krim tu, murid boleh ambil. Kemudian buka muka surat 36. Okey, murid akan nampak paparan yang seperti yang cikgu gambarkan di sini. Okey, nampak kan? Okey, aktiviti 2, baca dan fahami petikan, kemudian tulis ayat yang menunjukkan kepentingan membaca. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepentingan membaca di kalangan kita. Okey, cikgu ajak murid baca ni dulu boleh? Okey, cikgu baca perlahan-lahan, murid cuba ikut, okey? Rina dan rakan-rakannya suka membaca di perpustakaan. Dengan membaca, mereka dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okey, ini yang pertama. Tengok, lihat tak kepentingan yang pertama? Dengan membaca, dengan membaca ni kita dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Okey, kita lihat perenggan kedua. Aktiviti membaca merapatkan hubungan Rina dengan rakan-rakannya. Mereka sering berbincang tentang bahan bacaan masing-masing. Okey, perenggan kedua ni, kita nampak tak kepentingan membaca kat situ? Cikgu dah gariskan dengan warna merah tu. Aktiviti membaca ni dapat mengeratkan ataupun merapatkan hubungan antara Rina dan rakan-rakan. Begitu juga kita, kalau kita selalu membaca dengan rakan-rakan kita, mungkin kita dapat mengeratkan hubungan sesama kita dengan kawan-kawan kita. Okey, mereka sering berbincang tentang bahan bacaan bersama-sama. Kita boleh bincangkan apa yang kita baca tu, kita boleh bincang dengan kawan-kawan kita. Supaya kawan-kawan kita pun tahu, oh buku ni dia cerita pasal ni, pasal ni. Okey, kita boleh share ataupun kita boleh kongsi apa yang kita tahu dengan kawan kita dan kawan kita pun boleh kongsi apa yang dia tahu dengan kita. Okey. Perenggan yang seterusnya, perenggan yang ketiga. Okey. Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baru daripada perbincangan tersebut. Mereka menjadi lebih bijak dan dengan adanya pengetahuan baru. Okey, untuk perenggan ni diceritakan bagaimana Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baru. Bila kita baca buku banyak, kita akan sentiasa dapat pengetahuan yang baru. Kita sentiasa dapat idea baru, sesuatu yang kita tak pernah tahu, kita boleh tahu. Okey, daripada perbincangan tersebut, mereka menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baru. Lihat bagaimana kalau kita banyak membaca, kita dapat ilmu, kita dapat pengetahuan baru, kita boleh kongsi pengetahuan baru tu dengan rakan-rakan, kemudian rakan-rakan kongsi kat kita. Kita pun tahu, kawan pun jadi tahu, lama-lama pengetahuan tu berkembang. Bila berkembang, kita jadi lebih bijak. Maksudnya kita sebelum orang tahu, kita dah tahu dah. Sebab kita dah tahu, kita dah pernah baca benda tu. Jadi kita tahu apa kelebihan yang ada dekat sesuatu benda tu. Okey? Okey. Di sini terdapat satu lagi dekat rangkap perenggan ketiga ni. Kita nampak satu lagi kepentingan membaca di mana Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baru dan menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baru. Cikgu garis, cikgu gabungkan dua
kepentingan membaca ni dengan perkataan dengan kata hubung dan. Jadi murid akan tulis dekat nombor 3 tu, Rina dan rakan-rakannya mendapat pengetahuan baharu dan menjadi lebih bijak dengan adanya pengetahuan baharu. Itu saja yang tulis. Okey? Salin je yang cikgu dah garis ni. Maksudnya yang bawah ni murid gabungkan dengan kata hubung dan untuk mencantumkan dua isu penting ataupun kepentingan membaca tu tadi. Okey? Idea tu gabungkan. Okey? Untuk yang ketiga. Okey, kita lihat pula apa dia latihan pengukuhan literasi kita. Okey, jom kita lihat slide yang seterusnya. Latihan pengukuhan kita hari ni, kita masih lagi dalam konstruk 3 di mana kita sambung latihan kita pada minggu lepas. Okey, cuba kita lihat apa dia latihan dalam konstruk 3 yang cikgu nak beri hari ni. Latihan pengukuhan literasi bahasa Melayu. Okey, ini latihan yang cikgu bagi untuk hari ni, konstruk 3. Okey, arahan dia pilih dan tuliskan jawapan yang betul. Di sini cikgu sediakan jawapan, murid isi tempat kosong dengan jawapan yang cikgu sediakan ni. Okey. Bagi yang tak ada printer, jangan risau. Murid boleh tulis dalam buku, tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Tulis jawapan je. Tak perlu nak lukis orang ni sebab tak pandai nak lukis cikgu. Tak apa. Tulis je tulis je jawapan cikgu terima. Okey? Jangan risau. Mudahkan sahaja. Gunakan kreativiti kita dalam keadaan pandemik. Okey, cikgu bagi contoh dulu. Yang pertama iaitu ni atas kepala, atas ni ada apa? Kepala atau kepala pula. Ni kepala. Letak kepala kat sini. Okey, nombor 2 cikgu tak nak bagi jawapan sebab murid boleh fikir sendiri dan lihat sebab masa tadika ada belajar, cuma ni nak kukuhkan ejaan murid-murid. Okey, nombor 2 apa ni? Bahu. Ada kan bahu kat atas ni. Kemudian dada. Yang ini kaki. Kelima ni mata. Keenam dagu. Ketujuh jari. Dan yang ke-8 paha. Okey, itu je untuk latihan pengukuhan yang pertama. Kita lihat pula latihan pengukuhan yang kedua. Okey, jom kita lihat. Okey, latihan pengukuhan literasi bahasa Melayu yang kedua. Okey, padankan gambar dengan suku kata yang betul. Okey, di sini murid padankan gambar. Cikgu dah sediakan gambar. Kemudian murid padankan suku kata yang betul. Okey. Ini contoh pertama cikgu ada bagi dah. Ni gambar kelapa. Jadi gabungkan kelapa. Okey, kelapa. Cikgu dah bagi contoh. Macam tu juga buat yang lain ni. Ni gambar apa ni? Kepala. Kepala. Sesuaikan, padankan. Yang ketiga, rebana. Okey, rebana. Yang keempat, tomato. Pernah makan kan? Tomato. Okey, yang kelima, puteri. Puteri. Okey, yang keenam, petola. Petola. Sayur kan? Petola. Yang ketujuh, lelaki. Lelaki. Okey, untuk itu sahaja latihan untuk minggu ni. Cikgu harap jangan tangguh kerja. Jadi banyak. Dah siap boleh hantar cikgu secara gambar. Ambil gambar je hantar kat cikgu. Cikgu tolong semakkan sebab nak tunggu masa sekolah kita lama lagi. Bila nak sekolah nak buka kita tak tahu, tak pasti lagi. Kita tunggu pengumuman. Jadi cikgu kena juga semak. Kena juga bagi markah untuk murid-murid semester 2 ni. Sebab kita dah masuk ke tengah dah ni. Lama sangat tak sekolah kan. Lama tak jumpa cikgu. Tak apa. Kita doakan je. Semua ni berakhir dengan cepat. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.